إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح مشايخنا جميعا ومواد أهل ومعاته المؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sambungan kitab Hikam Binadian muka surat 10. Di kurang barisan ko saya ke 12 berarti 12 gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi hifdzil amin. Maka apabila dikerjakan yang demikian itu, maka tahakkuklah dengan yang tersebut itu adalah ia keluar daripada perbuatannya dan kelakuannya, dan orang yang adalah demikian itu maka sesungguhnya telah keluar daripada segala sifat basyariahnya dan tahakkuklah dengan maqam ubudiyahnya. Sambungan daripada sebelum ini kita membicarakan tentang makna ubudiyah. Makna ubudiyah yang mana disebut oleh para ulama bahawa matlamat atau bermaksud manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyempurnakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ubudiyah itu berbeza daripada ibadah. Ubudiyah berbeza daripada ibadah. Yang mana ibadah itu kita faham yang ibadah itu adalah melaksanakan kefarduan salat, melaksanakan kefarduan puasa, melaksanakan kefarduan haji, umrah dan sebagainya. Ada ibadat yang berbentuk wajib, salat yang fardu. Ada ibadat yang berbentuk sunat, salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah. Ada ibadat puasa yang wajib Ramadan. Ada ibadat puasa yang sunat, Isnin Khamis dan sebagainya. Begitulah yang lain-lain ketika yang namanya ibadat itu ada yang berbentuk wajib, ada yang berbentuk sunat. Maka kita laksanakan berbagai ibadat, baca Quran dan sebagainya. Maka kata ulama, bukan sekadar itu tugasan kita melaksanakan pelbagai ibadat, sama ada yang fardu ataupun yang sunat, tetapi tuntutan kepada kita adalah ubudiyah, yaitu kehambaan. Menjadikan diri kita itu bersifat dengan sifat kehambaan. Ini adalah kesempurnaan
tugasan kita, ya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, susah ke macam tu gitu. Ya, kita kata perlu kita memahami makna ubudiyah. Sebab lawan daripada ubudiyah, lawan daripada ubudiyah adalah rububiyah. Lawan daripada ubudiyah, kehambaan, lawannya adalah sifat ketuhanan. Lawan kehambaan ketuhanan. Jadi bermaksud menjadikan sifat kehambaan itu, kita tunjukkan sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut oleh para ulama, bagaimanakah yang disebut bahawa sempurna sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Kita patuh kepada Allah zahir dan batin. Kepada batinan. Maka ibadah itu berbentuk kepatuhan yang zahir, ubudiyah itu kepatuhan yang berbentuk batin. Jadi dua-dua itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua itu dituntut. Ketaatan yang bentuk zahir, kita pastikan tubuh badan kita bawa ke tempat sejadah, kita pastikan tubuh badan kita solat, kita pastikan bacaan betul, kita pastikan bulan Ramadan kita menahan diri daripada tak makan dan tak minum. Itu jenis ketaatan yang bentuk zahir. Ada ketaatan yang bentuk batin kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbentuk kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami erti kata taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih daripada itu lagi, kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah kepada kita. Terkadang ada ketentuan Allah kepada kita yang kita tak suka. Terkadang ada ketentuan Allah terhadap kita yang kita tak suka. Tak suka kita dengan takdir-takdir Allah Ta'ala yang tidak sesuai dengan selera kita. Begitu banyak takdir-takdir Allah Ta'ala yang Tuhan takdirkan kepada kita yang kita tak syukur. Jadi di sinilah untuk kita buktikan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, apakah kamu mengatakan kamu beriman kepada Allah sedangkan belum datang ujian kepada kamu? Jadi kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata di akhirat nanti kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semua ada jawapan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua ada jawapan dia. Dan kita telah pun melakukan di dunia setiap apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan kejayaan di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang yang menunjukkan kehambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kehambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala menuntut untuk kita membuktikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menguji kita sepanjang masa. Maka tidak balas kita terhadap ujian Allah kita. Sama ada kita membantah
apa yang Tuhan takdirkan kepada kita, tak patut, tak patut, tak patut, tak patut. Sepatutnya macam ni, sepatutnya macam ni, sepatutnya macam ni, tak sepatutnya macam ni. Sepatutnya Allah Ta'ala buat macam ni, tak sepatut. Jadi di situ tidak ada ketundukan, tidak ada ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu. Taknya Tuhan catat sahaja apa yang kita pilih, Tuhan catat sahaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebebasan. Sebab untuk taat kepada Allah tidak ada paksaan. Untuk taat kepada Allah adalah pilihan kita. Sebab kita beramal ni di atas pilihan, bukan di atas paksaan. Kalau dipaksa, maka itu tidak ambil dikira dalam agama. Kesalahan yang kita lakukan adalah di atas kerelaan kita untuk melakukan kesalahan itu. Kita sendiri yang nak buat kesalahan itu. Sehingga dalam agama kita, kalau kesalahan yang kita lakukan dipaksa, maka tidak diambil kira. Dosa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rufi'al qalam an thalath. Rufi'al qalam an thalath. Diangkat dosa pada 3 perkara. Allah Ta'ala tak ambil kira. Yang pertama, kanak-kanak sehingga dia akal baligh, baru diambil kira kesalahan dia. Yang kedua, orang yang lupa. Terlupa tidak diambil kira kesalahannya. Terlupa. Dalam bulan puasa kita termakan, tak ambil kira. Ataupun kita lupa nak sembahyang. Rasa-rasa dah sembahyang dah, disibuklah, terlupa. Begitu juga kepada orang yang tidur, tak ambil kira. Yang ketiga, orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa, kesalahan tidak ambil kira. Sebab dosa yang dilakukan itu dipaksa oleh orang. Kita dipaksa minum arak. Kalau tak minum, kalau tembak, kita minum. Kalau masuklah mahkamah, minum kita sebab dipaksa, pun tak ambil kira. Agama pun tak ambil kesalahan. Jadi kesalahan itu sesuatu yang kita lakukan, kita yang ingin pilih. Itulah bebasnya agama ini. Itulah bebasnya agama. La ikraha fid din. Kita hanya boleh menasihat, kita boleh hanya memujuk, kita boleh hanya beri kesedaran. Pilihan adalah Allah. Jadi apabila kita memilih untuk membantah qada dan qadar Allah Ta'ala kepada kita, kita bantah, kita tidak setuju apa yang Tuhan tadikan kepada kita, maka kita mengurangkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memilih jawapan itu. Allah Ta'ala menguji kita dan bagi ujian. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Banyaknya Allah Ta'ala sebut. Itu menggambarkan banyaknya ujian, jenis-jenis ujian itu banyak. Wala nabluwannakum, kami akan uji kamu. Wahai orang beriman, ujian ini untuk orang beriman. Ujian adalah untuk orang beriman. Orang tak beriman itu bukan, tidak ada ujian bagi mereka. Tak ada ujian bagi mereka. Yang diuji adalah orang beriman. Orang beriman, nilai ujian dia beriman. Bala yang turun sama. Orang tak beriman pun dapat bala, orang Islam pun dapat bala. Bila turun bala, sama. Tapi jenis dia tak sama. Kepada orang bukan beriman, itu bukan ujian bagi mereka. Kepada orang mukmin itu adalah ujian. Ujian keimanan. Maka firman Allah dalam Quran, wala nabluwannakum, ditujukan kepada orang mukmin. Wala nabluwannakum, kami akan uji kamu wahai orang beriman, bi syai'in, dengan
sesuatu, minal khauf, ketakutan. Kalau diuji dengan ketakutan, orang mukmin. Bisyai'in minal khaufi wal ju', diuji dengan kelaparan. Wa naqsin minal amwal, diuji dengan kekurangan harta. Binasa harta kita, hilang harta kita, ditarik rezeki kita. Allah Ta'ala sebut wa naqsim minal amwali wal anfusi, dan kekurangan nyawa-nyawa yang orang kita sayangi. Meninggal. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan diuji dengan kekurangan tanam-tanaman, binasa tanaman kita. Kita dah keluar modal banyak dah, tiba-tiba binasa tanaman kita. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala orang mukmin. Wal anfusi wath thamarat, maka Allah Taala sebut wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana mereka orang mukmin itu apabila dikenakan musibah, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu jawapan atau tidak balas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala itu boleh menunjukkan di manakah sifat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala akan zahirkan di padang mahsyar nanti. Sudah tentulah di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala akan zahirkan manakah di kalangan hamba-Nya yang menunjukkan sifat ubudiyah di dunia. Allah akan zahirkan di akhirat nanti. Jadi kalau sebegitu, maka dunia dapat ujian, kita kata. Macam orang dalam dewan peperiksaan. Nama dia dewan peperiksaan. Bukan kita duduk selama-lama dalam dewan peperiksaan. Bertempoh sejam, 2 jam, 3 jam sahaja kita berada di dewan peperiksaan, kita kata. Yang kita nantikan keputusannya. Jadi begitulah di dunia ini. Sama ada nikmat, sama ada bala, itu soalan-soalan, bentuk soalan Allah Ta'ala kepada kita. Ia sekadar soalan. Nikmat itu soalan, bala juga soalan. Jadi tidak boleh kita terlalu gembira dengan nikmat Allah Ta'ala di dunia, sebab dia itu adalah soalan. Jadi soalan kena berhati-hati dengan jawapan. Tak boleh kita gembira begitu sahaja. Dia adalah soalan dan dia adalah ujian. Ketika mana Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan nikmat yang cukup banyak, tak terlawan kita, harta kita dengan harta Nabi Sulaiman, tak terlawan kita. Kekayaan Nabi Sulaiman tak terlawan kita. Kaya sungguh Nabi Sulaiman alaihi salam. Punya istana yang besar, punya kerajaan. Nabi Sulaiman tentera di jin. Kita kena rasuk di jin. Tapi kita nak kawan. Nabi Sulaiman tentera di jin. Apa maksud tentera jin? Senang, suruh buat rumah boleh, buat istana boleh. Kita nak buat rumah, nak cari orang nak buat rumah pun payah. Mahal pula tu. Ada tak pekerja yang murah, gaji RM10 cari? Mana dapat? Mahal lah tu. Payah nak cari pekerja. Nabi Sulaiman pekerja dia free ya. Buat istana jin. Jadi dia punya kekayaan, nikmat yang banyak. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki kerajaan, sehingga rakyat dia adalah umat dia.
Nabi mereka adalah raja mereka. Mana kata kita bayangkanlah bagaimana keadaan zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia nabi, dia raja. Rakyat dia umat dia. Berbeza dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi kita bukan seperti seorang raja. Tapi kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam dia raja. Kehidupannya seperti raja. Dan dia juga rasul. Dan rakyat dia umat dia. Yang perlu dia dakwah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para rasul, para nabi, dia bukan sekadar mengajak umat dia beriman kepada Allah. Tidak cukup sekadar itu. Para nabi, para anbiya mengajak umat dia supaya melihat kepada kehidupan akhirat. Jangan melihat kepada kehidupan dunia semata-mata. Tidak sekadar mengajak umat dia beramal sebanyak-banyaknya. Bukan sekadar mengajak umatnya beramal, tetapi memastikan umat dia khusyuk dalam amalan. Memastikan umat dia mencintai Allah melebihi segala-galanya. Macam mana Nabi yang kaya-raya nak dakwah macam tu? Dia ngajak orang beramal, dia kotor banyak. Payah. Yang didakwahkan dia rakyat-rakyat yang susah. Macam mana nak berdakwah? Jangan kerja dunia, jangan kerja dunia. Dia berada dalam nikmat. Macam mana nak ngajak? Jadi bila Nabi Sulaiman berdakwah kepada umat dia, bila umat dia datang ke istana, melopong macam tu je Nabi dia sekaya-kaya orang. Jadi bila datang istana Nabi Sulaiman, dia tidak memberi tumpuan kepada ceramah Nabi Sulaiman tu. Akhirat. Yang dia pandang adalah kekayaan Nabi Sulaiman. Dia tak kagum apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman tentang agama. Dia tidak kagum tentang ucapan Nabi Sulaiman tentang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia kagum memandang istana-istana dia. Mana leko dengan jadi Nabi Sulaiman faham bahawa umat dia terpesona dengan kekayaan yang dimiliki dia. Maka Nabi Sulaiman sebut dalam Quran, "Hadza min fadli Rabbi." Hadza min fadli Rabbi. Yang kau nampak nikmat-nikmat aku yang banyak ini min fadli Rabbi, daripada kelebihan Tuhan yang Tuhan beri kepada aku. Nampak macam mana Tuhan dah bagi dekat dia. Jadi Nabi Sulaiman kata hadza min fadli Rabbi. Semua ini kelebihan yang Tuhan beri kepada aku, bukan semata-mata nikmat. Nikmat yang Tuhan bagi kepada aku ni adalah merupakan ujian daripada Allah. Jadi nikmat juga ujian. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani. Semua ini kelebihan Tuhan yang Tuhan berikan kepada aku, tapi bukan nikmat semata-mata, liyabluwani, untuk Tuhan uji aku. Jadi Nabi Sulaiman bersedia dengan jawapan yang betul terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani. Nikmat ini adalah ujian Allah kepada aku. Aashkuru am akfur. Sama ada aku syukur atau aku kufur. Jadi jawapan yang betul terhadap nikmat Allah, syukur. Bila kita dapat nikmat, kita mensyukuri nikmat Allah, maka kita telah memberi jawapan yang betul terhadap ujian itu. Bukan semata-mata kita gembira dan kita menikmati kemanisan nikmat dunia tanpa kita memahami ujian di sebalik kemanisan nikmat itu. Kalau sekadar kita menikmati nikmat dunia semata-mata sehingga jauh kita daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah salah. Kita menjawab terhadap soalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjawab dengan cara yang salah. Kita menikmati nikmat dunia, kita menikmati nikmat harta, kita menikmati nikmat kesihatan kita menikmati nikmat kekuasaan yang Tuhan beri kepada kita, tapi menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jauh taat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah menjawab dengan jawapan yang salah.
salah jawapan kita. Maka ujian nikmat itu perlu dijawab dengan syukur. Ashkuru am akfuru. Sama ada kau syukur atau kufur. Bermaksud menjawab ujian nikmat itu dengan syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diterjemahkan dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur diterjemahkan dengan taat. Bagaimana kita nak terjemahkan dengan nikmat sehat? Bagaimana kita nak terjemahkan makna syukur dengan nikmat harta? Bagaimana kita nak terjemahkan berbagai nikmat? Perlu diterjemahkan dengan syukur. Maka syukur itu diterjemahkan dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita taat, semakin banyak kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebegitu, Nabi meluahkan syukur dia dengan ibadat yang luar biasa yang Allah tak mampu nak ikut. Sebagaimana Nabi menunjukkan syukurnya kepada Allah dengan bangun malam hatta tawaramat qadamah. Nabi bangun malam hingga pecah-pecah kaki dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjemahan syukur Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia diterjemahkan dengan ibadat yang banyak yang luar biasa sehingga pecah-pecah tumit kaki dia. Sehingga Siti Aisyah pelik, ya Rasulullah, kenapa engkau menyusahkan dirimu ya Rasulullah sebegini? Kalau engkau inginkan syurga ya Rasulullah, syurga telah pun dijamin kepadamu. Sekiranya ibadatmu sebegini ya Rasulullah, engkau inginkan keampunan, engkau telah diampun dosa yang terdahulu dan kemudian. Ibadat ini untuk apa ya Rasulullah? Tanya Siti Aisyah kepada Nabi SAW. Kalau sekadar nakkan syurga, syurga dah dijamin. Kita syurga tak terjamin. Maka Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tak boleh ke aku nak jadi hamba yang syukur kepada Allah? Syakur ni banyak bersyukur. Maka Nabi terima nikmat-nikmat yang Tuhan kurniakan dengan syukur. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan ujian kepada kita berbentuk bala yang kita tak suka lah. Sebenarnya nikmat juga bala sebenarnya. Ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ujian sesuatu yang kita tak suka. Kalau Tuhan bagi kita duit, suka lah kita. Walaupun kita faham ujian Allah, tapi hati juga dapat tambah hari. Banyak orang kita boleh jawab lah ujian Allah kita kata. Tapi dalam hati itu memang suka lah. Allah Ta'ala menguji juga kita dengan sesuatu yang kita tak suka, berbentuk sakit, berbentuk kurangnya harta, susah dan sebagainya. Dan ketika ini peluang kita untuk menunjukkan sesuatu yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, nama dia kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita diberikan kesadaran yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak tengok apakah reaksi kita terhadap. Berbahagialah orang menunjukkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan, ya Allah, Engkau itu Tuhan yang menjadikan aku. Engkau itu Tuhan yang memberikan aku kehidupan. Maka aku tunduk terhadap ketentuan-Mu kepadaku ya Allah dengan ketundukan yang sempurna. Kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala hanya ingin melihat kehambaan kita sahaja. Dan bukan Allah Subhanahu wa taala ingin menyusahkan kita sebenarnya. Allah Taala bukan ingin menyusahkan. Allah Taala ingin menguji kita supaya Allah Subhanahu wa taala berikan darajat yang tinggi di akhirat nanti. Maka ketaatan yang sempurna itu adalah ubudiyah.
ubudiyah, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunjukkan sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebelum ini. Tanda-tanda kita itu tahqiq benar-benar ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3 kita dah baca. Yang ketiga disebut sebelum ini adalah melihat, meneliti perkataan dengan ain apa maksud. Kita masih lagi merasakan sesuatu yang kita rasa baik itu belum tentu lagi baik. Kadang-kadang di antara penyakit ahli taat, di antara penyakit ahli taat, dia rasa dia dah baik dah. Di antara penyakit orang taat, dia rasa dia dah baik dah. Kalau mati confirm syukur dah. Termasuk dia maka alamat ubudiyah yang sempurna, maka menelek pada kata-kata hati ni itu iftiraq, dusta ni belum tentu dia. Hati kita ni kadang copet kata, oh dah baiklah kita ni, dah baiklah. Maka kita mengatakan semuanya adalah iftiraq. Iftiraq bermaksud dakwaan semata-mata. Kita mungkin mendakwa saja diri kita baik. Dan tidak sepatutnya redha pada diri kita, pada keadaan kita. Kita tak boleh berada keadaan redha pada diri kita, redha pada kedudukan kita. Bermaksud sentiasa kita rasa serba kekurangan. Bermaksud sentiasa kita rasa serba kekurangan. Kurang ibadat, kurang taat, banyak dosa dan sebagainya. Ya. Imam kita, Imam Syafi'i, Masya Allah, imam madhab kita, Imam Syafi'i. Siapa yang lebih alim dari Imam Syafi'i? Siapa yang lebih hebat dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dah disebut oleh Nabi SAW. Kemunculan dia dah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Alimun Quraisy, Nabi kata. Satu masa dia akan zahir alim daripada Quraisy. Ilmu dia memenuhi 1/4 dunia ini. Nabi sebut. Ilmu orang ini 1/4 dunia ini tersebar. Yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah Imam Syafi'i. Masya Allah, ilmu dia luar biasa. Imam Syafi'i. Ketaatan dia, amal dia, Masya Allah. Dia kata. Akhlak dia. Bagaimana Imam Syafi'i menjaga perkara yang haram, Masya Allah. Masa bila Imam Syafi'i ni buat dosa, sehingga dia mengadu kepada gurunya Waqi', syakawtu ila Waqi' su'i hifzi fa arsyadni ila tarkil ma'asi. Satu ketika Imam Syafi'i berjumpa dengan guru dia bernama Waqi'. Syakawtu ila Waqi', aku mengadu pada guruku bernama Waqi'. Su'i hifzi. Aku mengadu pada guruku Waqi', su'i hifzi. Begitu teruknya hafalan aku. Teruk hafalan Imam Syafi'i ni bukan macam kita. 20 kali ulang pun tak hafal. Imam Syafi'i mengadu kepada guru Waqi', teruknya hafalan. Bermaksud hafalannya tidak seperti biasa. InsyaAllah hafalan Imam Syafi'i cukup kuat. Macam photostat. Dia tengok muka surat 10 ni dah hafal dah daripada atas ke bawah. Tengok Imam Syafi'i dia ngapal, dia tengok hafal. Kita tengok boleh tu arah lagi. Maka terkesan hafalan dia mengadu pada guru dia. Fa'arsyadni ila antarkil ma'asi. Maka guru isyarat tinggalkan maksiat. Fa'innal ilma nurun. Kata guru, ilmu itu adalah nur, cahaya. Dan nur itu tak akan dapat kepada ahli maksiat, kata guru dia. Fa'innal ilma nur. Ilmu itu adalah nur. Dan nur itu tak akan dapat kepada ahli maksiat.
Jadi kata ulama, apalah dosa yang dah dibuat oleh Imam Syafi'i ni sehingga hafalan dia terjejas. Oh, dia terpandang batih sahaja, terpandang katanya. Bukan sahaja pandang, terpandang. Hilang hafalan dia. Terpandang saja. Kalau hukum fiqh, terpandang ni tak berdosa. Terpandang, terpandang. Terpandang yang pertama je lah. Sekali kelimbih terpandang, maka pandang yang kedua berdosa. Sebab itu disebut an-nazratul ula laka. Pandang yang pertama, rezeki kau lah tu. An-nazratul ula laka. Pandang yang pertama rezeki lah tu. Wa tsani alaika. Pandang yang kedua tu itu dosa. Mana sekali pandang nak pandang kali, pandang kali kedua tu itu alaika. As-tsani itu alaika. Pandang kali kedua itu dapat dosa. Yang pertama rezeki lah tu. Itu maksudnya. Ada mula laka. Pandang yang pertama itu untuk mula. Wasani alaik. Yang kedua itu bukan dosa. Jadi orang ambil kata-kata tu terpandang kali pertama jangan kali lah. Pandang ya. Rezeki dia. Terpandang kali pertama langsung tak mengalih dia pandang tu. Itu tak betul juga. Jadi Imam Syafi'i terpandang. Dia terpandang bukan sekadar pandang. Jadi maksud kata apa maksiat yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Sikit sangat kan dia kata. Tetapi ketika mana Imam Syafi'i nak meninggal dunia, Masya Allah, begitu tawaduk Imam Syafi'i kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu tawaduk Imam Syafi'i kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita macam jadi Imam Syafi'i nak meninggal dunia, senyum lah. Amal banyak, ilmu banyak, maksiat tak ada. Tak nak bimbang lah. Haji dah boleh 3 kali, umrah pula 2 tahun sekali. Nak takut apa lagi? Jadi tidak kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katanya, aku berada di penghujung usia. Di penghujung usia Imam Syafi'i, murid dia bertanya keadaan guru dia, apa khabar tuan guru? Imam Syafi'i pada akhir-akhir usia dia, ditanya anak murid, apa khabar tuan guru? Maka kita Imam Syafi'i, aku berada di penghujung dunia. Aku berada di penghujung dunia. Tak tahu sehari 2. Aku berada di penghujung dunia. Dan bila-bila masuk, aku akan bertemu dengan Allah, kata Imam Syafi'i. Tetapi apabila aku melihat amal ibadat aku sedikit, kata dia, Masya Allah. Makna dia mengatakan, aku melihat amal taat aku sedikit, tak banyak, kata dia. Sehari 2 kali khatam Quran, sehari sekali khatam, tiap-tiap hari khatam Quran. Tak banyak amal. Kali khatam Quran. Sekali khatam siang, sekali khatam malam. Kita pun nak khatam-khatam, tak khatam-khatam. Dan dosa aku banyak, kata Imam Syafi'i. Bermaksud su'uzan pada diri sendiri. Su'uzan, menyangka yang tidak baik terhadap diri sendiri. Sebab itu ulama kata su'uzan pada diri sendiri, husnuzan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah kita perlu husnuzan. Kepada diri kita mestilah su'uzan, sangka yang tak baik. Amal aku sedikit, dosa aku banyak, dan aku tidak berharap dengan amal aku boleh menyelamatkan aku di akhirat. Aku tidak yakin amal aku boleh menyelamatkan aku. Itu
kali lah. Ya, dia kata, apa yang lain? Dia kata, Imam Syafi'i dia meluahkan kata-kata, aku tidak akan aku Imam Syafi'i bukan berasa hebat, bukan berasa itulah adab yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i. Itu adalah petanda ubudiyah, kesempurnaan ubudiyah, yaitu segala akan halnya dan tidak ada perkataannya. Boleh dikerja tajuk yang kita sambung malam budak-budak. Maka apabila dikerjakan demikian itu, bermaksud melihat kekurangan diri, banyaknya kekurangan diri. Kalau kita melihat kekurangan kita cukup banyak, kita yang tak nak lihat kekurangan kita sebenarnya. Dan maka apabila dikerjakan demikian itu, bermaksud melihat segala kekurangan yang ada pada diri, tahakkuklah yang tersebut, maka barulah benar-benar sifat ubudiyah itu ada pada diri seseorang. Perbuatannya dan kelakuannya dan perkataannya, bermaksud dia tidak melihat kepada perbuatan baik dia, maka dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya telah keluar daripada segala sifat basyariah dia, maka tahqiqlah ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dia naiklah kepada yang disukanya, yang dan menyampaikan daripada Tuhannya barang yang dicita-citanya. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala memberikan dia satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab dia tidak melihat kemuliaan pada dirinya. Dan akhlak sebegini sebenarnya akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang paling bertakwa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang paling banyak beramal? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang paling pemurah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang paling sabar? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling banyak amal dia? Nabi kita orang yang pertama dalam segala amal ibadat. Tetapi ketika mana Nabi menyatakan bagaimana orang akan masuk syurga di akhirat nanti, maka Nabi menyebut tidak ada seorang pun masuk syurga dengan amalnya. Tidak ada seorang pun akhirat nanti masuk syurga dengan amal ibadatnya.
Nabi mengatakan akhirat nanti semua orang akan masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun masuk syurga dengan amal ketaatan dilakukan. Maka sahabat bertanya, hatta engkau ya Rasulullah? Hatta dirimu ya Rasulullah? Engkau tidak masuk syurga dengan amal kamu yang banyak? Masya Allah, dengan akhlaknya, dengan ilmu. Hatta dirimu ya Rasulullah? Nabi mengatakan hatta diriku sendiri. Kecuali Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Jadi maksud Nabi aku masuk syurga pun dengan belas kasihan daripada zahir karamah pada orang lama ketika sembahyang beramal sebab begitu kuat ibadat, begitu kuat kesolihannya, maka zahir karamah disebut dalam kitab macam itu. Bermaksud bila dia sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum, ada makan, sibuk-sibuk nak keluar, nak makan kat mana tak payah. Dia berhenti pergi ke sini, assalamualaikum, janai dah sekolah. Saya nak pergi makan dah. Buatik nasi goreng. Oh, karamah lah dia. Saya karamah. Tetapi orang ini tidak faham kan di akhirat nanti orang ini akan dihisab oleh malaikat. Maka Allah Ta'ala suruh malaikat, suruh si fulan hamba yang pakai itu masuk syurga dengan rahmat aku. Masukkan orang itu dengan rahmat, kasihan belas. Maka dibawalah malaikat kata, wahai si fulan, masuklah syurga dengan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Oh, orang tadi tak nak. Aku tak nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Habis aku nak masuk syurga dengan amal yang aku kerjakan. Dulu qiyamul lail, puasa, ponek-ponek dulu. Tak dihitung, tak nak dikira, tak nak dinilai. Nilai ada sikit, itulah kan. Ni termasuk ya. Ponek-ponek anak kita. Dia boleh masuk kolej, tengok pak saudara dalam tu. Masuk je lah, kata dia. Habis sijil ni, tak payah ada kata. Marah ayah tengoklah sikit sijil ada 2 boleh sijil dia tu. Sijil apa ni, sijil pelajaran ada, sijil naik gunung ada, sijil sukan ada, semua ada. Tiba-tiba masuk je lah kata. Pula pak saudara yang kata. Tak nak kata ayah. Buka lah sikit sijil tu. Susah-susah dia belajar, tak nak tengok pula. Nak tengok. Abid tadi, aku nak masuk syurga dengan amal aku. Tak nak masuk syurga dengan belas kasihan sebegitu. Timbang bawa datang solat, bawa datang puasa, bawa datang jihad dan sebagainya, letak, timbang, letak. Ditimbang satu persatu. Maka amal ibadatnya sekadar dapat membalas nikmat dunia yang dia dapat. Ibadat solat ditimbang sekadar boleh membayar nikmat mata.
Lagi puasa, letak puasa hanya boleh membayar nikmat pendengaran. Bagi bawa lagi membayar. Habis segala ibadat ditimbang, sedangkan yang dia tak boleh nak bayar dengan ibadat dia. Maksud ibadat kita ni nak bayar nikmat. Dengan ibadat itu nak bayar nikmat dunia pun tak boleh. Macam mana nak boleh syurga? Jadi bermaksud akhirnya orang ni tak layak masuk syurga. Sebab segala ketaatan dia nak bayar nikmat dunia pun tak terbayar. Macam mana nak boleh syurga? Maka orang ni tak layak masuk syurga, bawa dia ke neraka. Ketika mana hit ke neraka tu, ya Allah, ya aku setuju, masuklah aku ke syurga dengan rahmat-Mu. Masya-Allah ketika itu. Jadi bukanlah dengan segala ibadat kita. Jadi ibadat tidak menyebabkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pula jadi kita alasan pula. Jomlah ke masjid. Marilah kita pergi masjid dengan kuliah. Belum tentu masuk syurga. Masuk syurga bukan dengan amal tu kata dia. Jadi tak payah orang. Kita ajak orang taat, Allah beri jawab pula kan. Boleh betul lah. Taat belum tentu masuk syurga, tapi kalau tak beramal, confirm lah tak ada apa apa. Tak beramal, sembahyang tidak apa tidak. Dan dengan dia naiklah kepada disukanya. Maka wahai kekasih yang sadiq, yang hendak mendengar akan perkataan daqaiq dan ijtihad olehmu dan mujahadah. Wahai kekasih yang sadiq, wahai kekasih-kekasih yang jujur, wahai kekasih-kekasih yang mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai mereka yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, yang hendak mendengar akan perkataan daqaiq, hendak mendengar kata-kata yang dalam. Daqaiq ini dalam. Daqaiq. Wahai mereka yang jujur cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin mendengar kata-kata yang dalam, maka ijtihadlah olehmu, maka bersungguh-sungguhlah kita mujahadah. Bersungguh-sungguhlah kita mujahadah nafsu kita. Sebab nafsu inilah yang menghalang kita untuk memahami sesuatu yang halus. Nafsu inilah yang menghalang kita untuk memahami benda-benda yang dalam. Sebagai contoh yang mudah, bagaimana kita ingin mengetahui rahsia salat, sekiranya kita tidak mujahadah nafsu kita. Sebab nafsu kita ini hanya suka sesuatu benda yang bentuk syahwat, kita kata. Nafsu kita suka pada perkara yang bentuk jasad. Nafsu ini sifatnya suka kepada bentuk jasadiah, jasad. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Al-Quran, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamah ila akhirnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan nafsu ini, dia suka benda-benda yang madiyah, kebendaan. Nafsu ini sifatnya suka cinta kepada benda yang berbentuk kebendaan, bentuk jasad, harta, emas, perak, isteri, anak, kenderaan, rumah dan sebagainya. Jadi bila kita melayan nafsu ini semata-mata, maka diharamkan kita untuk memahami daqaiq, memahami benda-benda yang dalam, berbentuk halus, berbentuk kerohanian. Diharamkan kita memahami benda-benda yang mendalam, yang bentuk kerohanian. Sebab kita melayan benda-benda yang berbentuk jasadiah semata-mata. Maka Allah Ta'ala haramkan kita
memahami solat, termasuk kita tidak memahami makna kita kata makna kebahagiaan solat, kita tidak memahami makna kemanisan zikrullah, kita tak akan dapat memahami kebahagiaan zikrullah, kita tak akan dapat memahami makna kebahagiaan menjadikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memahami makna kemanisan iman, kita tidak mampu memahami makna kemanisan menjalankan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tak faham itu. Yang kita tahu bila menjalinkan hubungan dengan Allah semua dah pahit. Yang kita tahu apabila ibadat yang namanya menjalinkan hubungan dengan Allah, itu semua kita rasa tahu lah rasanya. Capek-capek kita nak habiskan. Jalinkan hubungan capek-capek kita nak habiskan. Sebab kita tak faham. Kita tak faham maksud rasa bahagia dengan Allah SWT. Sebab kita sentiasa rasa nikmat dengan nafsu kita semata-mata, dan kita biarkan macam itu sahaja. Maka kita tidak akan faham makna-makna yang mendalam, daqaid, makna-makna yang mendalam pada ibadat, makna-makna yang dalam pada solat, makna yang dalam pada zikrullah dan sebagainya. Sebab kita tak mampu ataupun kita tak andap mujahadah nafsu kita. Sebab tu bagi mereka yang orang yang mencintai Allah Ta'ala yang jujur dan hendak mendengar perkataan daqaid, makna-makna yang mendalam pada ibadat, maka hendaklah ijtihad, hendaklah mujahadah, hendaklah ijtihad dan mujahadah. Mana mujahadah terhadap nafsu kita. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.